Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita di muka surat 13. Ya. 11. Oh. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan tiap-tiap yang dapat difikir oleh hati dan tiap-tiap barang yang terlintas dalam hati kita, maka Allah Ta'ala mustahil yang demikian itu. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri di hari ini. Syukur juga Islam yang kita perolehi. Begitu juga syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh datang ke majlis ilmu, diberikan keupayaan untuk boleh taat patuh pada perintah dia dan meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak dengan diberikan nikmat-nikmat itu dapat kita membenarkan, mengakui, mengiktiraf, menerima, membenarkan semua ajaran Nabi SAW. Yang dengan itu jadilah kita orang yang beriman. Jadi syukur banyak-banyak kita Islam, kita iman dan patuh taat pada perintah dia dan meninggalkan larangannya. Dijadikan kita pula ada keupayaan untuk boleh hadir ke majlis ilmu pagi ini untuk meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Paku Iman, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan itikaf ke kita. Sebab itikaf adalah ibadah. Ibadah tak sah melainkan dengan niat. Kalau tak niat lagi, mari kita niat sama-sama. Lafaznya, sahaja aku itikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan hadirkan niat itu di hati kita, maka hasillah itikaf, dan insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ni dihitung, dinilai oleh Allah Ta'ala sebahagian daripada amal salah kita. Amin. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, dan tiap-tiap yang dapat dipikir oleh hati dan tiap-tiap barang yang terlintas dalam hati kita, maka Allah Ta'ala mustahil yang demikian itu. Baik, hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni, kalau ikut masih lagi nak membicarakan tentang masalah ataupun satu kaedah dalam akidah yang kita duk bicara ni tentang mukhalafah lil hawadis, yang lawannya ialah mumasalah lil hawadis. Jadi apa-apa yang ternama baharu, setiap yang maujud yang qablahu adam, setiap benda ada yang didahului oleh tiada. Dengan bahasa lainnya, apa-apa yang termasuk dalam definisi makhluk. Yang makhluk itu antaranya ialah kewujudannya dengan mengisi ruang, kewujudannya adalah dengan terbentuk daripada molekul zarah, atom. Begitu juga dia ada yang tersusun jadi murakab, jadi jisim, ada sifat tertentu pada dia dipanggil arad. Begitu juga dilalui oleh masa, keberadaan di tempat, berpihak, berada di pihak. Begitu juga dilalui oleh masa, berada di ruang, mengambil faedah daripada apa yang dibuat daripada makhluknya. Jadi antara rumusan yang kita dah bicara itu, yang terdekatnya ialah apa-apa sahaja yang nama sifat baharu. Sifat baharu tu maksudnya setiap benda ada yang didahului oleh tiada. Kalau ada bercirikan begitu pada Allah Ta'ala, perkara itu adalah mustahil. Pasal itu adalah sifat makhluk. Kaedah yang dia sebut seterusnya ialah tiap-tiap yang dapat difikir oleh hati. Apa yang dapat difikir oleh hati? Ayat kita dalam kitab ni disebut difikir oleh hati. Kadang-kadang kita guna bahasa difikir oleh akal, kan? Boleh juga guna bahasa dipikir oleh akal, terlintas di hati. Boleh masuk dua-dua tu.
Cuma bahasa akal dan hati ni ialah perkara-perkara yang kita dah biasa pakai dengan bahasa-bahasa begini kan. Terlintas di hati, dipikir oleh hati. Macam mana pun dia sebut ialah apa-apa yang terlintas di fikiran kita, apa-apa yang berasa di hati kita, apa-apa yang dipikir oleh hati, ataupun yang terlintas di hati, ataupun terlintas di fikiran, sah belaka bahasa itu. Dan tiap-tiap barang yang terlintas dalam hati, dipikir oleh hati, terlintas dalam hati, termasuk dalam hati ni di fikiran kita, terlintas di fikiran ataupun tergambar di fikiran, maka Allah Ta'ala mustahil yang demikian itu. Jadi tergambar dan terfikir di hati ataupun di akal tu berkenaan apa? Berkenaan Allah. Allah ni macam mana gambarnya? Terfikir kadang-kadang tu. Jadi kaedah dia macam mana? Kalau kita terlintas, terfikir, sama ada di hati ataupun di akal, gunakanlah bahasa mana-mana itu, maka Allah Ta'ala mustahil demikian itu. Itu bukan Allah. Itu bukan Allah Ta'ala. Sikit kalau ambil huraian itu, kenapa itu bukan Allah? Kerana itu apalah, ialah apa yang kita terfikir, apa yang kita ada lintasan hati. Jadi Allah bukan apa yang kita fikir. Dia dengan prinsip yang kita dah belajar lepas, mesti mukhalafah lil hawadis. Bila sebut saja fikir, kita ni hanya berkeupayaan untuk memikir sesuatu yang kita pernah ada experience, ada pengalaman, untuk kita merenung, fikir, mendapatkan sesuatu dan akan terbayang, tergambar, terlintas, terfikir sesuatu yang kita ada pengalaman melaluinya. Sama ada apa saja yang terlintas di hati, di fikiran, biasanya itu istilahnya terlintas dan terfikir perkara-perkara yang makhluk dan baharu. Jadi bila baharu, tentulah Allah Ta'ala bukan macam itu. Pasal itu namanya baharu. Setiap benda maujud, setiap benda ada yang didahului oleh tiada. Satu disebut dengan kaedah begitu, apa saja terlintas dalam hati, ataupun terlintas di fikiran, ataupun terasa di hati, terbayang, tergambar apa saja bahasa-bahasa macam itu, maka Allah Ta'ala adalah mustahil lebih itu. Itu bukan Allah Ta'ala. Bahkan di sebaliknya macam ni, kalau katalah kita dah sampai kalau bahasa orang putih, dah give up lah nak fikir, give up. Dah istilahnya, macam mana orang Ta'ala tak kerti lah nak fikir. Dah bukan macam mana. Tak kerti lah. Tak kerti itulah maksudnya kita dah faham apa sepatutnya. Kena faham pada orang Ta'ala yang mukhalafah, yang kita duk terlintas di hati, yang selagi kita boleh kata macam ni gambarnya, macam ni gambarnya tu, maksudnya tak kenal lagi lah baharu dan tak kenal lagi lah Allah di atas kaedah mukhalafah lil hawadis. Jadi sampai kita tak ada upaya lah nak fikir, tak tahu dah nak fikir macam mana, hak tu maksudnya kita dah faham tentang prinsip mukhalafah. Dia dah sebut sipir tu. Yang ulama kita sampai dia gunakan ada istilah begini, dia kata al-ajzu anil idraki idrakun, lemah daripada nak dapat faham hakikat ketuhanan, nak faham Allah Ta'ala tu macam mana. Kita lemah, maksudnya tak ada upaya kita dah nak fikir macam mana Allah Ta'ala ni macam mana gambarnya, duk fikir-fikir sampai tak ada upaya, sampai kita kata tak tahulah. Lemah, al-ajzu anil idraki idrakun, lemah daripada nak boleh keupayaan dapat faham ke Allah Ta'ala, hakikat dia, zat dia. Lemah daripada nak faham itu, lemah daripada nak mikir, lemah daripada nak menghadirkan di hati Allah Ta'ala tu macam mana hakikatnya, lemah daripada tu, itulah dapat. Dia faham lah tu. Tapi kalau kita fikir, Allah Ta'ala ada tangan dia, ni tangan Allah Ta'ala begini ke maknanya, out. Okay. Dia ajar kaedah tu lah. Itu contoh tangan. Ataupun kita dah ada sentuh-sentuh babak yang lepas mutasyabihat tu, ataupun muka terbayang, muka Allah Ta'ala mesti best. Allah Ta'ala ni, ni muka Allah Ta'ala macam ni lah. Out, salah. Apa saja buat tu, tangan ke, muka ke, terbayang Allah Ta'ala ni, dia cahaya terang kot. Ni cahaya Allah ni Allah ha. Out. Siapa? Itu namanya boleh bayang, terlintas, terfikir, hadir dalam hati. Jadi bila hadir dalam hati, terfikir, terbayang ni, mesti makhluk. Kat kita makhluk mestinya. Satu ulama dah sebut lama dah kaedah tu diajar pada kita, yang digunakan kaedah al-ajzu anil idraki idrakun,
lemah daripada kita nak memahamkan hakikat ketuhanan Allah Ta'ala tu macam mana, maka lemah daripada nak faham, itulah maksudnya kita dah faham. Okey, yang tu yang diguna kaedah ni. Kalau terlintas dalam hati, terfikir dalam hati apa saja hal tentang Allah Ta'ala, maka mustahil lah Allah Ta'ala macam demikian itu. Baik, selesai dah. Dan tatkala kita lihat Allah Ta'ala, masa kita dalam syurga itu pun kita lihatnya mukhalafah lil hawadis. Bukan ia dalam syurga dan bukan ia di luar syurga, dan bukan ia merupakan dirinya dengan apa-apa rupa beri kita lihatnya. Okey, satu penjagaan yang nak disebut oleh pengarang ni tentang masalah melihat Allah Ta'ala sewaktu kita dalam syurga. Antara yang kita wajib i'tiqad, yang memang sabit dalam hadis Nabi SAW dan ada dalam Quran, mensabitkan bahawasanya memang antara salah satu fenomena yang berlaku di akhirat esok, waktu kita dah masuk dalam syurga insya-Allah, adalah kita Allah Ta'ala beri keupayaan untuk boleh melihat dia. Dia itu apa? Melihat Allah. Diberi kita keupayaan untuk kita boleh lihat dia. Jadi bila istilah dia beri kita keupayaan untuk boleh kita lihat dia, mestilah dia beri keupayaan mata kita luar biasa. Jadi luar biasa maksudnya bukan macam biasa punya kebolehan melihat. Pasal kita ni hanya boleh melihat apa? Boleh melihat benda dengan bantuan cahaya. Itu saja kita boleh lihat. Lepas tu dengan syarat tak terdinding dengan benda-benda yang legap, ataupun terlalu jauh, ataupun terlalu dekat, ataupun terlalu seni. Kalau tak terlalu pun benda-benda yang seni, benda yang halus, yang mana-mana yang saiznya tu, kalau dengan standard yang kita sedarkan diri kita, kalau halus pada itu, kita memang tidak ada keupayaan untuk mengesannya dan melihatnya. Yang tu kita sebut tentang keupayaan la ni. Jadi bila akhirat esok, antara perkara yang memang pasti berlaku dan janji Allah Ta'ala tu apa dia? Setiap orang beriman dalam syurga, pasti Allah Ta'ala akan berikan pada mereka anugerah keupayaan boleh melihat Allah Ta'ala. Ayat dia mesti sebut macam tu. Allah Ta'ala beri kita ada keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala pun menyerupakan dirinya, menampakkan dirinya. Allah Ta'ala menampakkan dirinya. Bagi betul bahasa tu. Kalau Allah Ta'ala menampakkan dirinya, maksudnya sebelum ni dia ghaibkan diri dia. Jadi Allah Ta'ala pun, yang ghaib siapa? Allah. Dia yang hilang, dia bagi ada, dia bagi tak ada. Dia ada, saat tak ada. Tak. Allah, dia tak berubah. Dia tak macam jin, macam malaikat yang boleh istilahnya menyerupa diri. Itu keadaan makhluk. Allah bukan makhluk. Waktu macam mana esok Allah Ta'ala kita lihat dia? Allah macam mana dulu, kini, selamanya, dia tak akan berubah. Habis tu yang kita tu macam mana pula boleh nampak Allah Ta'ala? Kita boleh nampak Allah Ta'ala adalah kerana Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita ada keupayaan melihat dia. Bukan Allah Ta'ala menjumpa diri kan? Jangan salahkan pahaman dari sudut kita ada keupayaan melihat Allah Ta'ala esok, yang kata Allah yang dia ubahkan status dia jadi macam sesuatu yang lain sehingga kita boleh nampak. Faham macam tu salah. Bahkan Allah kekalkan pahaman kita yang kata Allah Ta'ala dia mukhalafah lil hawadis. Dia tak berubah. Berubah ni makhluk. Makhluk je yang bersifat berubah-ubah. Daripada semasa ke semasa, satu hari ke satu hari, setiap detik dan saat berubah kan? Saat hadir mengaji, saat tak hadir mengaji, saat mengantuk, saat tak mengantuk, saat lapar, saat kenyang. Ni kita kita berubah. Allah subhanallah tak berubah. Jadi yang esok yang berlaku perubahan sehingga boleh melihat Allah Ta'ala tu, bukan Allah Ta'ala ubah kat dia. Dia ubah kita. Dia ubah mata kita. Dia ubah apa? Dia ubah keupayaan mata kita. Sebab mata kita ni kalau Allah Ta'ala nak bagi lihat semua, letih dah. Bohpi dengan bahasa itu dulu, bagi faham sikit tentang konteks tu. Kalau dia bagi kita boleh lihat oksigen, boleh lihat kuman, boleh lihat wap-wap air, boleh lihat semua gas-gas yang ada keliling kita, nampak jin, nampak malaikat, macam mana? Jadi kau nak gagak? Tak boleh nak buat kerja apa? Nak berjalan tak berani. Siapa?
Banyak sangat melanggar. Bum bum, oh, gas, oksigen, hidrogen, nitrogen. Tu melanggar. Jin, oh malaikat. Nampak orang malaikat, oh malaikat. Rakib, Atid, oh malaikat Hafazah, malaikat rahmat turun. Banyaknya malaikat. Tu dah. Nasib baik dia tak lagi nampak. Nasib baik dia tak lagi nampak. Bohbi bahasa itu. Maksudnya dia beri keupayaan kita nampak ni. Mujurlah macam ni. Kalau dia beri boleh lihat semua, jenuh kita tu, kata bahasa jenuh tu. Baik, jadi yang beri keupayaan mata setakat ni siapa? Allah lah. Satu, dia beri keupayaan kebolehan melihat ni kepada makhluk dia beza. Manusia lain, kucing lain, kelawar lain, semut lain, ikan lain tak sama, ayam lain, itik lain, keupayaan tu. Pasal dia yang mengkreatkan, dia yang menciptakan, dia yang mereka cipta, dia yang mereka buat kepada kita apa yang sepatutnya, yang selayaknya, yang sayugianya, yang munasabahnya, yang itu penglihatan yang munafaat untuk kita. Kalau lebih daripada itu, dia tak munafaat, bahkan mudarat. Satu, jangan gaduh kalau ada orang bagi petua nak tengok jin, sapu apa-apa kat mata nampak jin. Bolehlah gitu contohnya. Ambil minyak cakapak, baca bismillah selawat 40 kali, sapu. Lepas tu, pum, nampak jin. Jangan duk buat. Jangan duk buat. Nampak esok mampu hang, gelak seorang-seorang. Nampak je gelak. Pasal apa? Kita nampak apa yang orang tak nampak. Jangan buat pasal. Okey, sikit ke situ. Nak sebut keupayaan mata kita. Untuk mata kita ni nak lihat Allah Ta'ala, nak lihat macam ni. Adakah agak-agak dengan mata kita macam ni punya keupayaan? Mata-mata ni lah. Tapi keupayaan mata macam mana? Mesti bukan macam ni. Pasal dengan keupayaan macam ni, banyak benda kita tak boleh nampak. Habis tu macam mana boleh nampak? Jawab, Allah lah bagi nampak. Bukan Allah yang dia menyerupakan diri dia menjelmakan diri dia ke kita, bukan. Dia menjelma maksudnya dia yang ubah diri dia. Tak. Diri dia tak berubah. Yang berubah siapa? Kita berubah. Jadi dia ubahkan keupayaan mata kita. Daripada mata yang macam ni, dia beri satu keupayaan istimewa, boleh melihat Allah Ta'ala yang mukhalafah lil hawadis itu. Okey. Jadi dia nak bagi peringatan tentulah, tak kala kita lihat Allah Ta'ala, masa kita dalam syurga itu pun kita lihat mukhalafah lil hawadis. Nak sebut tu. Jadi macam mana boleh mukhalafah? Pasal memang Allah mukhalafah dulu, kini, selamanya. Taklah dengan bila diberi kita keupayaan boleh melihat esok, maka istilahnya jadi macam seolah-olah pecah temerlang dan pecah rahsia. Pecah temerlang, faham? Pecah temerlang macam mana? Tengok, katalah Allah Ta'ala beri kita keupayaan esok, tengok dia. Lepas tu, Allah Ta'ala macam ni ke? Kenal lah. Macam tu kan? Subhanallah. Tak. Betul, macam mana kita kenal Allah Ta'ala? Apa kaedah kenal? Kalau apa? Satu, kalau dengan nisbah kita lah ni, kita akan terbayang, terfikir, terlintas di hati. Makhluk je kita boleh bayang. Tu yang ke akhirat esok, mesti diberi satu benda yang di luar keupayaan mata kita yang lah ni, di luar keupayaan kebolehan akal kita, hati kita lah ni, mesti diberi yang istimewa. Dan memang duduk dalam syurga, duduk yang istimewa. Satu, dia bagi satu istimewa, Allah Ta'ala beri keupayaan pada mata kita untuk boleh melihat dia. Jadi kalau lihat, boleh lihat macam mana? Tetap Allah mukhalafah lil hawadis. Tak jadi macam ni. Kenal dia lah macam ni je rupanya Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Jaga elok. Satu, kalau ada orang faham Allah Ta'ala ni kita tak kenal pasal tak tengok lagi. Dah tengok esok, hilanglah misterinya. Bohbi bahasa esok. Tak, Allah Ta'ala masih tetap mukhalafah. Cuma nak bahasa misteri tu kot nampak pelik kan. Cuma lah ni misteri lah kan. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Tengok pun esok, tetap Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Macam mana kita dah belajar yang kata apa yang baharu itu mustahil daripada Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala beri kita keupayaan melihat yang mukhalafah itu. Jadi memang kebolehan melihat yang istimewa. Satu, jangan duk fikir macam mana nak lihat Allah Ta'ala. Pasal apa? Dengan keupayaan mata lah ni tak boleh lihat.
Sedikit kalau saya sebut tentang kata jangan duk fikir macam mana nak lihat Allah Ta'ala tu. Pasal apa? Pasal macam mana kita di atas keupayaan lah ni. Kalau katalah boleh tak kita terbang naik ke langit, boleh tak? Dengar saya sebut, tak usah duk fikirlah terbang ke langit, nak lompat atas bumbung tak boleh. Tak usah duk fikirlah dengan keupayaan macam ni nak terbang ke langit tanpa menggunakan alat. Boleh naik. Tak usah mimpi lah. Jangan duk ngigau. Tak usah ada fikir pun. Pasal apa? Gila itu je. Pasal apa? Takkan ada keupayaan kita untuk boleh buat diri kita boleh terbang ke langit. Tidak. Melainkan yang Allah beri. Itu baru boleh. Jadi tak usah duk mikir. Nak kata tak usah duk mikir tu. Tak usah duk mikir. Jadi mata kita ni, di atas kata kita memang tak boleh nak melihat Allah Ta'ala dengan keupayaan mata yang sebegini. Jadi tak usah duk mikir lah Allah Ta'ala ke mana. Fikir pun esok gila gitu lah. Siapa? Memang tidak akan ada keupayaan untuk boleh mikir tentang perkara yang tak boleh difikir. Memang tak boleh fikir. Pasal mesti diberi itu yang luar biasa. Sedikit tentang luar biasa. Rasulullah macam mana dia boleh naik ke langit? Dia tak payah pakai pakaian Apollo tu. Apollo pakaian angkasawan tu. Pasal naik, kalau kita belajar sains, lepas pada pera bumi ni, atmosfera lah kan, dia akan lapisan oksigen dia semakin nipis. Bila tak ada oksigen apa jadi? Mati kita tercongak-congak. Sebelum mati tercongak dulu kan. Pum, mampus. Macam mana Rasulullah boleh naik ke langit tak payah pakai pakaian oksigen, tak payah bawa tangki oksigen boleh naik? Jawab. Allah Ta'ala beri, apa masalah? Dengan keupayaan kita lah ni, asal tengok faktor sabab musabab dengan keupayaan lah ni, it is impossible you go there. Kat Rasulullah pasal apa possible? Cakap putih pula lah. pasal apa kat Rasulullah boleh? Jawab. Allah Ta'ala beri istimewa untuk dia. Itu yang Isra' Mi'raj sebahagian daripada perkara yang mukjizat, benda yang mencari adat. Okey, siap. Jadi melihat Allah Ta'ala pun perkara mukjizat. Satu, kalau yang peristiwa Isra' Mi'raj tu orang tertanya-tanya macam mana Allah Ta'ala, macam mana Rasulullah boleh lihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah ada di langit. Dan Allah Ta'ala beri boleh lihat. Kalau Allah Ta'ala beri Rasulullah melihat Allah Ta'ala ketika Rasulullah ada di bumi, boleh tak? Boleh lah. Macam mana keupayaan dia boleh beri kita melihat Allah Ta'ala ketika kita dalam syurga, boleh tak? Boleh lah. Pasal yang beri melihat dan keupayaan lihat pada mata kita itu ialah Allah. Ikut mana dia nak beri, ikut dia. Tapi di atas janji dia, kita yang muka sekupang ni, dia takkan beri di dalam dunia ni, tak ada. Kita dah belajar rasanya dalam bab-bab melihat Allah Ta'ala ni, keupayaan melihat Allah Ta'ala ni dalam keadaan di dunia, jaga, hanya berlaku pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang je. Lain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ada sesiapa pun yang ada Allah Ta'ala beri keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala. Hatta malaikat, hatta malaikat. Hatta kalau kata Nabi Rasul ni, hatta Nabi Musa sekalipun. Nabi Musa setakat boleh mendengar secara langsung kalamullah yang Allah Ta'ala beri keupayaan. Nabi Musa, telinga dia boleh mendengar kalamullah yang qadim. Ada bab kita yang pernah belajar dalam kitab-kitab dulu. Yang tu yang Allah Ta'ala beri kat Nabi Musa. Tapi lihat tetap tak boleh, Allah Ta'ala tak beri. Kat Nabi Rasulullah Allah Ta'ala beri. Kat kita, kat dunia memang tak boleh beri. Dalam keadaan jaga macam ni, kalau nak beri pun akhirat esok, syarat apa dia? Mesti ada iman. Masuk syurga, baru boleh Allah Ta'ala beri keupayaan itu untuk kita boleh melihat dia. Pasal melihat Allah Ta'ala ialah antara nikmat yang lebih besar daripada nikmat berada dalam syurga lagi. Maksudnya macam mana berada dalam syurga, syok. Melihat Allah Ta'ala macam mana? Sampai lupa nikmat syurga. Siapa? Bayangkan melihat Allah Ta'ala yang mukhalafah lil hawadis. Maksudnya diberi satu keupayaan yang luar biasa. Sikit kalau kita sebut keupayaan luar biasa tu, bayangkan kita selalunya nak lompat 3 kaki, 4 kaki pun tercungak-cungak. Kalau naik atas bumbung, okey tak? Best tak? Boleh lompat, naik atas bumbung, best tak? Kalau boleh naik langit terus, best tak? Jawab tak? Saya nak tunjuk kata best tu. Macam mana kita boleh lompat sini pergi situ ya? Kalau boleh buat macam Spiderman tu boleh tak? Boleh tak? Best tak? Boleh panjat dinding. Best tak? Ni bukan panjat dinding tau, terus ke langit. Best tak? Kita akan kata apa? Wow.
saja nak tunjuk kata perasaan tu. Mesti wow, mesti macam tu punya. Sonok, best. Melihat Allah Ta'ala macam mana? Habis semua terdiam. Semua orang dalam syurga bila Allah Ta'ala beri keupayaan ahli syurga melihat Allah Ta'ala macam mana? Tu bahasa je diam. Kalau nak bahasa istilah kan, terdiam ahli syurga. Siapa? Semua terpaku melihat Allah yang Allah beri kita melihat dia. Macam mana pun atas kita bicara ni, melihat tu macam mana? Itu yang ulama istilahkan bila kaifin walan hisar. Tidak boleh nak dikaifiatkan dan tak boleh nak hinggakan. Pasal macam mana nak hinggakan? Pasal sampai keupayaan itu pun tidak lagi. Macam mana terbang ke langit? Siapa boleh cerita macam mana terbang ke langit? Ya? Terbang ke langit apa? Nak boleh melompat, orang kedepu. Tu pun bunyi macam nangka busuk ya tu, kedepu. Nak bayang lompat atas bumbung, shoo, ataupun terbang macam Superman, shoo, boleh. Up and away, shoo. Bayang itu. Nak bayang apa? Tak boleh. Kalau bayang pun masih boleh bayang. Pasal apa? Makhluk. Allah macam mana? Mukhalafah lil hawadis. Nak saya dah sebut satu kan, tentang keupayaan itu. Takkan boleh nak bayangnya satu untuk satu memikirlah ke Allah Ta'ala tu. Pasal kita tak dibenarkan memikir Allah Ta'ala. Pasal memikir Allah Ta'ala tu maksudnya memikir zat Allah Ta'ala. Ada hadis Nabi SAW melarang kita memikir zat Allah Ta'ala dengan sabdaannya, wala tafakkaru fi zatillah wa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jangan berfikirlah kamu kalau nak fikir, nak merenung, nak tengok, perhati dan renung, tengoklah pada makhluk Allah. Tapi jangan fikir merenung, memikir tentang zat Allah, diri Allah macam mana. Ada larangan fikir. Pasal apa? Kalau mikir apa tak sampai. Pasal takkan ada kemampuan, keupayaan pada kita untuk boleh memikir zat Allah Ta'ala. Okey. Jadi kita lihat Allah Ta'ala waktu kita dalam syurga itu pun kata dah kita lihat Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis juga. Memanglah lil hawadis. Pasal apa? Istilahnya dia beri keupayaan pun pada ketika itu je. Bila dia hilangkan keupayaan tu, tak boleh lihat lah. Itu sekali lagi sebut. Jadi kita boleh lihat tak lihat Allah Ta'ala tu bukan Allah Ta'ala datang dan pergi. Tidak. Bukan Allah Ta'ala datang, kita nampak dia. Waktu dia pergi, Allah Ta'ala pergi dan datang. Tak. Apa itu? Allah yang beri pada kita keupayaan kita lihat dia. Allah tak perlu pergi dan datang. Tak perlu diistilah dia menjelma diri dia. Itu makhluk. Makhluk. Allah macam mana? Dia khalik. Mukhalafah lil hawadis. Siap. Jadi bukan Allah Ta'ala menjelma. Bukan. Subhanallah. Tu yang faham konsep tu, memang kita akan serendernya. Angkat tangannya. Apa? Memang tak boleh fikir Allah Ta'ala. Mikir buat apa? Cik pasir. Okey, jaga tu. Sikit lagi dia sambung. Mesti kita melihat Allah Ta'ala. Itu pun kita lihat Allah Ta'ala dengan mukhalafah lil hawadis. Sekali lagi saya nak sebut bahasa tadi. Apa dia? Bukanlah istilahnya pecah terbelang. Oh gini Allah Ta'ala. Tak akan jadi fenomena itu. Pasal Allah Ta'ala tetap mukhalafah. Bila bukan macam kita, kalau orang tak pernah tengok macam mana? Dah tengok macam mana? Oh tergetu je. Orang kata lawa. Bobi lah contoh lawa je. Katalah esok adik-adik kan. Ada adik-adik muda-muda ni senang sebut. Katalah tengok kena tunang, mak bagi bertunang, abah bagi bertunang dengan satu orang perempuan. Tak pernah tengok perempuan tu. Mak kata lawa lah. Kita pun berangan fikir macam mana lawa. Tak. Contoh kan. Contoh awet lawa ni. Bila dia tengok menikah tu, dia pun pakai macam ni kan. Lepas tu dia pun buka muka dia. Cik. Tapi taklah, jadi ni ada janggut, dia orang jantan. Buka tengok. Tengok pun katalah mula-mula terkejut. Lepas tu dah tengok 10 kali macam mana? Dah tengok 100 kali macam mana? Duduk sebelah pun buat tak tahu ya. Orang tak pernah tengok. Wow. Orang tak pernah tengok. Dah tengok hari-hari macam mana? Itu makhluk tu. Allah macam mana? Sampai bila orang tengok? Tetap Allah Ta'ala mukhalafah lil hawadis. Tu.
Nak sebut tak mana tu, Tuan kata kalau kat dunia ni, kalau kita boleh tengok orang lawa macam mana pun boleh tengok ya. Lawa macam mana pun, mula-mula kot terpaku, terpegun, teruja tengok sesuatu yang indah, yang hebat. Lama-lama macam mana, dah lah bisa tegal biasa, tak laku lah. Macam tu lawa.